Hello, Assalamualaikum adik-adik. Maaf sebab selama sangat tak update video. Agak sibuk sikit tambah-tambah dengan PKP. Saya minta maaf. Okay, so kita sambung mengenai faktor dan keadaan. Tajuk kita hari ni adalah faktor sepunya. Okay. Sebelum sambung topik yang saya janjikan, saya nak bagi tahu berita baik, iaitu saya bagi satu servis baru bagi adik-adik yang berminat. Okay, FHTS ataupun Mathematics Home Tutor Service ada servis baru ataupun seperti PKP ni, memandangkan pihak tutor tak boleh pergi ke rumah adik-adik untuk mengajar. So kami buat online tutor. By kami, saya maksudkan saya. Okay, so servis dia adalah online tutor macam yang saya cakap tadi. So adik-adik boleh pilih sama ada adik-adik nak buat one to one, one by one, dengan seorang adik saja. Maksud dia seorang-seorang lah. Okay, private senang cerita. Ataupun kita buat by group, berkumpulan. Tapi kumpulan ni hanya akan ambil 4 orang saja maksimum. Kalau lebih, kita akan buat kumpulan baru. Contoh dia, kalau adik-adik ada 6 orang, so akan divide 3 orang sesi pertama, 3 orang lagi sesi ke 2. Ok, charge saya tak ambil mahal-mahal sebab sekarang musim PKP, saya tak nak bebankan mak ayah adik-adik. So kalau form 1 sampai form 5, apa pun subjek yang adik-adik pilih, saya hanya ambil RM20 untuk satu slot. Kalau darjah 1 sampai darjah 6, saya hanya ambil RM15 sahaja untuk satu slot. Durasi untuk satu slot adalah pilihan adik-adik, sama ada setengah jam, sejam, 1,5 jam ataupun 2 jam. Okay, dia bergantung pada adik-adik lah. Okay, subjek yang saya akan cover ataupun saya boleh cover adalah matematik tambahan, fizik, sains, English komunikasi. Okay, English komunikasi tak ada dekat sekolah. Tapi adik-adik biasa buat ujian lisan. Okay, ujian lisan salah satu daripada English komunikasi. Okay, tapi dalam kelas kalau English komunikasi, saya akan ajak macam mana untuk perkenalkan diri dengan lebih proper, dengan lebih baik. Macam mana nak sebut beberapa perkataan yang nampak, orang cakap nampak lebih educated lah, nampak lebih sopan, lebih teratur, nampak macam kita ni pandai berbahasa. Atau okay, dan saya akan ajak cara penulisan, sebab penulisan juga salah satu cara kita berkomunikasi. Okay, projek terdekat saya untuk English komunikasi ni adalah saya akan guide adik-adik untuk menerbitkan cerpen pendek. Okay, adik-adik akan buat daripada rangka sampailah ke cerita, penulisan cerita dia. Okay, saya akan guide lah dalam kelas nanti. Okay, medium yang saya akan pakai hanya 2 saja, atas pilihan adik-adik. Sama ada adik-adik nak boleh pakai Zoom meeting ataupun kita boleh pakai Google Meet. Okay, so kalau adik-adik berminat, boleh minta mak ataupun ayah untuk kontak saya. Saya akan bagi link WhatsApp dekat bahagian description ataupun boleh email saya. Okay, tempat adalah Terhad. Okay, bagi yang belum, tekan butang subscribe ataupun tekan butang like. Adik-adik boleh buat demikian. Jangan lupa tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang akan datang. Mari kita sambung faktor sepunya. Okay, faktor sepunya adalah faktor yang sama dalam senario nombor bagi 2 atau lebih suatu nombor. Kaedah yang biasa kita guna untuk faktor sepunya ni adalah pembahagian berulang.
Dan sedia maklum bahawasanya 1 merupakan faktor sepunya bagi semua nombor. Maksud dia kalau dia minta kita senaraikan faktor sepunya bagi 3 nombor yang dia bagi, dalam kepala kita dah set bahawa 1 tu salah satu daripada faktor sepunya dia. Okey. Contoh, okey tak apa, kita akan buat contoh walaupun lagi kita ada contoh dah. Saya buat lagi contoh. Okey. Kalau contoh soalan dia bagi kat adik-adik nombor 10 dan juga 12. Okey, kalau 10 faktor dia adalah 1, 2, 5, 10. Betul? Okey, kalau 12 faktornya adalah 1, 2, 6, 10. 12. So, kalau nak cari faktor sepunya, cari nombor yang sama. Contoh kat sini adalah nombor 1 dan 2. So, faktor sepunya dia 1 dan 2. Alright, move on. Kita pergi kepada latihan. Okey, tentukan sama ada nombor berikut merupakan faktor sepunya bagi senario nombor dalam tanda kurungan. Okey, so macam biasalah kita ambil nombor dalam kurungan bahagi dengan nombor keluar kurungan. Kita ambil 12 bahagi dengan nombor 4. Sama dengan, maaf pensel ada masalah teknikal sikit. So 12 kita bahagi dengan 4, kita akan dapat, ya, 3, pandai. Okey, 8 bahagi dengan 4, kita akan dapat 2. 16 bahagi dengan 4, kita akan dapat, ya, 4. So, setiap nombor ni hasil dia adalah nombor bulat. Kalau nombor dia nombor bulat semua, maka dia adalah faktor lah. Okey, so 4 ni faktor sepunya bagi 12, 8 dan 16. So, bila kita dapat soalan, kita kena jawab dengan proper. Maka 4 merupakan faktor sepunya bagi 12, 8 dan 16. Okey, tengok yang ni pula. 8, adakah faktor 8, adakah 8 ni faktor sepunya bagi 16 dan 30? Okey, 16 bahagi dengan 8, kita akan dapat 2. 30 bahagi dengan 8, kita akan dapat 3.75. Okey, 2 ni nombor bulat, tapi 3.75 ni bukan nombor bulat, menyebabkan 8 ni bukan faktor sepunya bagi 16 dan 30. So, jawab kena proper. 8 bukan faktor sepunya bagi 16 dan 30. Okey. Okey, saya harap adik-adik faham. Okey. Moving on. So, soalan seterusnya diminta kita senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap yang berikut. So, dia ada 2 soalan. Saya buat satu soalan lagi dalam slide seterusnya sebab cara kira dia agak panjang. Okey. So, kalau dia minta kita senaraikan semua faktor sepunya, maksud dia kita kena buat faktor dia dululah, baru kita tahu dia sepunya nombor berapa. So, kita tulis faktor bagi 12. Okey, faktor bagi 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Okey. Okey, faktor bagi 20. Faktor bagi 20, 1, 2, 4,
5 5 10 20. Okey, dah habis belum? Belum, 24. Faktor bagi 24 adalah 1 2 3 8 12 24. Okey, maka faktor sepunya bagi 12, 20 dan 24 ialah K. Keep in mind, 1 adalah faktor sepunya bagi semua nombor. So, kita mula dengan 1. Sebab apa? Ni bukti dia. 1 ada. Okey, lagi nombor 2. Okey, 2. Ada lagi nombor lain? 3 ada? Bukan. 4 pun bukan. 5 bukan. 6 bukan. 8 pun bukan. Okey, so 1 dan 2. Settle. Tu saja. Okey. Moving on. Seterusnya 30, 21, 15. Kaedah yang sama, tak ada yang lain pun. Okey, faktor bagi 30 adalah 1 2 3 10 15 30. Faktor bagi 21 ialah 1 3 7 21. Faktor bagi 15 pula 1 3 5 15. Okey, maka faktor sepunya bagi 30, 21 dan 15 ialah 1, sebab 1 ada 1 adalah faktor bagi semua nombor. 2 bukan. 3. Okey, 3 ada. Ada lagi nombor lain tak? Tak ada. So 1 dan 3. Itu saja. Okey. Alright, sampai kat sini saja video kita. So, saya harap adik-adik faham dan boleh kongsikan video ni dengan rakan-rakan yang lain. Okay, harap video ni bagi manfaat pada adik-adik. Bagi yang belum lagi tekan butang like ataupun butang subscribe, adik-adik boleh buat demikian. Jangan lupa butang loceng untuk dapatkan notifikasi video-video yang akan datang. Okay, akhir puas.